ni jalan dia Jerat Cina sebelah kan? Jerat Cina? Kat jerat Cina ni ada orang kata ada something. Betul tak jerat Cina belah kiri? Jerat Cina. Dia tak perasan sebab gelap. Belah kanan ni pun jerat Cina. Bila cakap jerat Cina dia rasa meremang sikit. Betul. Dia rasa kawasan dia ni tak? Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Jadi pada malam ni dah lama betul FJ tak buat video jalan seram ni. Tetapi ini hanyalah untuk sekadar kita try je lah sebab FJ dah lama tak buat. Jadi kita pun, FJ pun tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Jadi pada malam ni FJ nak pergi ke satu jalan ni. Jalan ni ada kisah seram yang diceritakan dalam internet. Tapi ini sekadar video try lah. Video rehearsal saja. Bukannya memang FJ buat betul-betul. FJ saja nak try kamera apa semua kan. Jadi pada malam ini AJ ditemani oleh seorang anggota yang baru. Okey, siapa nama? Okay, Assalamualaikum. Saya baru first time bersama dengan Farhan Jamal. Nama saya Hafiz. Dan saya kira kali pertama lah ni je dengan Cikgu Farhan ni. Okey, itu je? Itu je. Okey, itu saja ucapan daripada saudara Hafiz ni AJ pun pertama kali jumpa ni. Dia nak ikut, so AJ pun layan je lah. Jadi jom kita terus akan perjalanan pada malam ini. Nanti dah masuk jalan tu baru AJ start recording lah. Okey, jom kita jalan dulu ke arah Bukit Merah. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah sambung balik perjalanan. So sekarang ni AJ dah nak mula masuk ke jalan ni lah, ke jalan yang AJ nak lalu ni, iaitu jalan daripada Bukit Merah akan menuju ke Selama. Tapi AJ tak akan sampai ke Selama betul-betul. AJ akan sampai dekat, nama dia Kampung Cakak Lobak. Lepas tu AJ akan ke kiri semula menuju ke Alor Pongsu, ke Bagan Serai. AJ tak pergi Selama sebab Selama tu dia dah daerah lain. Jadi kalau masuk daerah lain AJ takut nanti ada roadblock sebagainya. AJ tak cukup dua-dua, so AJ akan patah balik ke Bagan Serai lah. Tapi jalan ni daripada jalan Bukit Merah menuju ke jalan Selama lah. Okay, dekat sini ada kisah yang diceritakan. So kita jalan. Okay, jom kita mulakan perjalanan kita pada malam ini. So FJ ditemani oleh saudara Hafiz. Okay, saudara Hafiz ni memang dia follow FJ lama dah dan dia nak ikut lama dah. Cumanya FJ memang last buat video dekat Langkawi. So FJ tak buat rakaman lah. FJ memang nak bawa dia. Member pun waktu tu masa bersama dengan member lagi, member kata dia on je kalau Hafiz ni nak ikut kan. Tapi waktu tu memang FJ berhenti buat video. So pergi masjid. Ya, masuk sini. Okey, so korang nampak seperti di jalan hadapan ni, dia akan belok ke sebelah kiri untuk menuju ke Selama lah. Jalan ini ialah daripada Bukit Merah untuk menuju ke Selama. Tapi dia bukanlah sampai Selama 100%. Maksudnya dia akan sampai satu sempang tu, nanti belah kanan, kena belok belah kanan baru akan sampai ke Selama lah. So inilah jalan dia, di mana ada kisah diceritakan. Tapi ini adalah peringkat awal lagi. FJ tak nak start cerita. Nanti FJ cerita bila sampai dah lepas daripada sempang Plaza Tol menuju ke Selama. Nanti FJ akan ceritakan kisah yang disampaikan lah. Tapi kisah tersebut bukanlah nak kata 100% betul ataupun 100% tak betul. Ianya disampaikan oleh pengalaman orang yang melalui jalan tersebut. Jadi kita layan saja. Kan hari ni pun FJ buat video test saja, bukannya video betul-betul. Kalau FJ buat video yang betul-betul, mungkin FJ akan pergi pada waktu tengah malam lah. So sekarang ini jam menunjukkan pukul 8.30 malam. Okay, 8.30 malam, baru start 8.30 malam. Tetapi kisah seram yang diceritakan dalam kisah yang FJ baca tu pun, dia kata dia kena pada pukul 8 malam lah apabila beliau melalui jalan tersebut. Okey baik, di hadapan ni ada papan tanda. Papan tanda ni menunjukkan bahawa sebelah kanan lagi 1 kilometer itulah Plaza Tol Bukit Merah, yang di mana cerita itu bermula, yang AJ baca dekat internet tu lah. So lagi 1 kilometer, bila dah sampai melepasi daripada Plaza Tol tu, AJ mungkin tak lama lepas tu AJ akan cerita lah. Okay, so kita jalan dulu santai-santai. Okay, kita dah nak sampai dekat sempang yang Plaza Tol tu. Okay, ni dia sempang dia belah kanan. Okay, ada signboard belah kanan ni akan sempang Plaza Tol tu lah. Jadi kisah yang diceritakan adalah bermula daripada sempang ini lah kot. Okay, korang nampak ni traffic light. Traffic light tak traffic light, terus jauh. Terus
Okey baik, FJ dah melepasi daripada dah yang belah kanan tadi. Seperti yang kau nampak, itu adalah Plaza Tol. Okay, Plaza Tol yang kisah ini bermula. Kisah ini diceritakan oleh dua orang pemandu perempuan waktu tu, yang mereka hendak pergi ke Selama lah. Okay, mereka hendak pergi ke Selama melalui jalan ini. Okay, dan apabila mereka keluar daripada tol tadi, tol Bukit Merah tadi, mereka keluar dalam pukul 8 malam. Jadi mereka pun teruskan perjalanan. Cumanya semasa nak meneruskan perjalanan ke jalan ini, ada member dia yang mungkin duduk dekat kawasan sini lah, yang menyatakan bahawa jalan tersebut adalah jalan yang sunyi dan senyap. Yang maksudnya tak ada orang lalu, tak ramai orang lalu dan sebagainya. Seperti mana yang korang nampak kat depan korang ni, macam inilah keadaan dia. So AJ nak merasai akan cerita tersebut kan. Jadi diorang pun melalui jalan tersebut. Tetapi bila dah lama-lama tu, dia kata nampak ada pokok mati lah, apalah. AJ rasa kalau penampakan tersebut mungkin dekat sebelah Tasik kot, bersebelahan dengan Tasik Bukit Merah. So kat situ memang kalau air surut, memang ada kesan-kesan tunggul pokok mati dan sebagainya lah. Dan dia pun meneruskan perjalanan. Dia kata dia rasa seram dan sebagainya apabila melalui jalan tersebut. Lepas tu dia kata tempoh perjalanan untuk menuju ke Selama tu agak lama. Lebih kurang dia kata 2 jam. Maksudnya daripada tol tadi dah pergi ke Selama 2 jam. Itu adalah perkara yang mustahil lah, yang sepatutnya tak boleh berlaku. Okay, jadi korang tengok kat depan ni memang gelap sungguh jalan ni. AJ bukan main-main. Inilah jalan yang dilalui oleh dua orang perempuan yang nak pergi ke rumah kawan dia sebab majlis kahwin dekat Selama tu. Inilah keadaan dia. Cumanya dekat sini dia kata memang ada kampung-kampung dan sebagainya. Cumanya dia kata waktu dia lalu tu kenderaan pun tak ada yang lalu dan sebagainya lah, apa yang AJ difahamkan. Jadi semasa kejadian tersebut, mereka yang AJ ingat, mereka ternampak macam ada pontianak yang sedang tersenyum kepada yang pemandu tu lah. Sehingga kan pemandu itu berasa cuak dan rasa seram dan sebagainya. Sebab waktu tu dikatakan kereta dia aircon rosak. Okey, dikatakan aircon rosak, so dia buka tingkap pada ketika itu. Okey, sebelah kanan ni adalah empangan Bukit Merah. Maksudnya ada Tasik kat sini. Sebelah kanan ni adalah empangan Bukit Merah. So sebenarnya sebelah kanan ni adalah Tasik. Okey, kawasan Tasik. Ramai juga kita tengok ada orang memancing dan sebagainya. Jadi nanti tak lama lagi kita akan teruskan perjalanan. Okey, dan untuk pengetahuan korang semua, sebenarnya ini adalah jalan yang AJ selalu berbasikal sebenarnya. Kalau waktu pagi dan sebagainya, memang beberapa tahun yang lepas memang AJ selalu berbasikal kat sini. So AJ pernah lalu, tapi AJ tak pernah lalu sampai ke Selama tu lah. AJ lalu sampai ke Alor Pongsu. Dia ada satu jalan belok kiri, dia akan ke Alor Pongsu. Jadi beginilah rupa keadaan mereka ketika melalui jalan ini pada waktu malam. So sekarang ni AJ mention sekarang baru pukul 8.36 minit malam, bukannya tengah malam. Dan kejadian yang menimpa mereka itu pun pada pukul 8 malam. Jadi lebih kurang masa yang sama lah. So AJ nak tengok sama ada jalan ini betul-betul menakutkan ke, ada sesuatu ke dan sebagainya. Kita akan lihat lah pada malam ni. Okay, so ini video santai je, FJ try lah. Kalau ada kesalahan dan sebagainya, FJ baru nak start balik video Jalan Seram. Jadi kalau korang tengok macam pelik ke sikit ke apa kan, macam tak puas hati ke apa ke, FJ dalam fasa untuk latihan lah ni, untuk lalu. Lama dah cikgu tak buat Jalan Seram, setahun dah. Lama, last kali buat video Jalan Seram kat Langkawi lah. Oh betul, hujung bulan 12. Ada puasan. Pergi kat puncak Gunung Raya tu. Waktu tu dedor kan lagi puncak Gunung Raya. Pasal orang cerita macam naik kereta sewa sana. Seorang-seorang lah? Tak, dengan member ke? Ada kawan ke? Member dengan ipar. Okay, ini jalan dia. Sebelah kanan ni empangan. Sebelah kanan ni empangan. Selalu orang nampak tu dekat tu yang Bukit tu. Hafiz kata kat mana? Selalu dekat Bukit tu. Okey, Hafiz kata ada selalu orang nampak kat depan nanti. Ada lagi saudara Hafiz akan tunjukkan kat mana. Dia akan beritahu lah. Itu lagi orang kata lagi cakap kuat sikit. Dia kena cakap kuat. Kalau nak cakap kuat, takut dia tak berapa dengar. Tak detect suara. Dia detect tapi tak jelas ni. Okey, dia depan ni ada bukit sedikit. Sebelah kanan ni adalah Tasik. Ini adalah kawasan empangan. Lepas tu korang tengok ada lampu sikit ke apa ke, tapi jalan ni sunyi lah. Baru pukul 8.30 ni pun tadi kereta ada sebiji dua yang lalu.
Kalau tengah malam AJ rasa tak ada orang lalu dah kat sini. Okay. Start dari sini. Okay, start daripada sini. Hafiz kata ada sikit. yang gelap sikit. Yang penampakan ni kat mana? Dekat depan ni. Depan ni. Orang nampak ada macam nenek duduk tepi jalan, lintas lepas tu hilang. Nenek melintas Ya. jalan ni, lepas tu hilang. Di depan ni. Allah. Ya, sini. Mana? Ni. Daripada kiri ke kanan tu hilang. Kat kawasan ni saudara kawasan Hafiz kata ada nenek yang Ada dia bisa dengar melintas. Kena dengar kat sini So jalan ni agak rare lah juga bagi orang perempuan yang lalu jalan ni berdua dengan kawan dia. Dekat 2 kali. Fikir-fikirkan lah. Kau nak tengok jalan ni nak pergi selama okey tak? Dia ada jalan lain, jalan yang meriah sikit. Jalan belah ke Bagan Serai. Tapi ini adalah jalan yang dalam jalan dalam. Saya je selalu berbasikal kat sini. Banyak ke orang basikal sini? Pagi-pagi apa semua, ni bukit yang dia lalu kalau basikal apa semua. Jauh ke? Straight ke? Tak ada simpang. Okey, depan ni belah kanan ni tak ada tasik. Yang tadi jelas. Okay, yang sampai lepas jabatan ni tasik tu belah kanan. Lepas tu tasik tu dah habis lah. Itulah tasik Bukit Merah. Tapi seperti mana yang di-mention kepada perempuan tu, dia kata dia nampak pokok-pokok mati apa semua. So pengalaman AJ lalu pada awal-awal ni, AJ susah lah nak nampak pokok mati kan, sebab gelap gelita. So AJ tak tahu macam mana dia boleh nampak pokok-pokok mati tu. AJ tak pasti. AJ tak pernah lalu lagi. So kita jalan terus lagi ke hadapan. Okay. So kereta ni nak belok terus. Tak jumpa. Straight. Oh, straight. Dia ada belok kiri ke Alam Bongsu. Ni kita nak straight Lembah Periah kan? Lembah Periah sampai ke Cangkat Lobak. Oh, faham. Ada jalan lagi straight Ada ni? jalan. Oh. Okey, sebelah kiri ni korang boleh terus ke Alam Bongsu lah. Ni jalan yang AJ selalu naik basikal lah. Kat sini pun ada juga kisah orang cerita kan. Tapi dalam ni ada ke? tapi AJ nak jalan yang terus, jalan yang seperti mana perempuan tu ceritakan lah. Jadi kata daripada Bukit Merah nak menuju ke Selama. Okay, so kita terus kat sini ada banyak kampung dan taman ni je rasa ni. So buat masa sekarang ni bagi AJ masih jalan dia masih belum terpencil lagi lah. Even memang tak berapa ada kenderaan sangat, tapi masih ada pokok-pokok apa semua kan. Oh, tak bisa masuk sini je. Ada kenderaan dan sebagainya. Kenderaan pun mungkin ada taman dekat sini. So kita tengok nanti ke depan. Ramai Kali masjid tu pasal macam tak ada SOP. Oh, ni ramai pernah masjid tu. Oh, ni Lembah Periah kan? Lembah Periah. Ni keluar kat mana ni? Dekat Cangkat Lobak. Dah masuk Selama. Jalan Selama? So inilah jalan dia. First time masuk. First time jalan ni. Dia ada kampung-kampung, tapi kampung-kampung kat sini dia macam terpencil sikit lah. Betul. Maksudnya bukannya kawasan pekan yang meriah. Okay, so AJ bawa kelajuan dalam 60 km sejam itu. Sebab nak bawa laju-laju pun bukan boleh sangat kat jalan macam ni. Sebab ada jalan belok-belok kan. Tapi AJ tak pastilah. Macam perempuan tu cerita, dia kata 2 jam dia nak sampai ke Selama tu 2 jam. Dia rasa sepatutnya tak sampai 2 jam lah. Maybe dalam sejam itu dia akan sampai ke Selama lah. Lagipun jalan ni tak ada jam ke apa ke. So sepatutnya dia akan sampai kurang daripada 2 jam. Tapi seperti dia mention, dia kata sampai 2 jam. FJ not sure adakah dia melalui jalan yang sama berulang-ulang kali ke apa ke. Cerita ni banyak lah diceritakan tentang jalan berulang kali yang sama kan. Dekat yang FJ baca, dekat kisah seram dan sebagainya, jumpa jalan yang sama. Benda tu, cerita kisah macam tu banyak. So kat sini bandar Lembah Periah sebelah kiri. Jadi mana apa-apa benda yang AJ nampak, AJ rasa AJ nak mention, AJ akan cakap lah dalam video ni. Sorry lah, dah lama dah tak buat video, jadi tak apa-apa nak lancar sangat nak cerita pasal apa. Jauh kot jalan tu. Jauh juga jalan tu. Jauh lah juga. Banyak kot orang. Sebab bukan tengah malam.
Pembolik masjid. Oh betul lah no. Kalau ke-12 ni memang lengang sini. Ke-12 je rasa tak ada orang lalu lah ni. Memang Tak, sunyi maksudnya ni. tak ada kereta. Kalau kereta tu lalu, kita je yang lalu. Tahan tengok jauh dah. Bisa lalu dah kot? Tak pernah lalu, yang ni tak pernah lalu. Tengok map lah ni. Ha. Selalu jalan mana-mana je pergi jalan seram, je memang tak pernah lalu. Selalu tengok map apa semua, tengok Google Street, hayun je pergi. Style macam tu. Ada motor je nampak tadi macam ada bayangan tau. Lepas tu rupanya motor tak ada lampu belakang. Kalau tengok dalam kamera, AJ Melayu tadi nampak je bayangan apa kat tengah jalan ni kan. Rupanya ada motor tak berlampu lah. Okay, biasa lah ni. Orang kampung apa semua. Belok ke kiri. So inilah jalan dia. AJ ingat jalan ni tak ada lampu. AJ ingat jalan dia gelap gelita, tapi tengok ni ada lampu jalan. Ada lampu jalan. Tapi tak pastilah ke depan nanti macam mana keadaan dia, kita akan tengok lah. Malam ni pun cuaca nak hujan AJ tengok ada buruh petir di langit dan sebagainya. Okay, kita jalan terus. Belok. AJ bawa kelajuan standard Ada belok. Tak laju sangat, tak slow sangat. Ni selekor. Jauh buat jalan tu. Biar Lopong Su lah Tembus ke Cangkar Lobak. Cangkar Lobak. Yang Lopong Su jalan yang tadi, yang awal-awal Yang tadi kot? Yang belok kiri. Yang ni akan tembus ke Cangkar Lobak. So pukul 8.45 malam masih ada lagi kenderaan yang melalui. Maksudnya jalan sunyi, tapi bila ada kenderaan yang melalui sebab masih awal lagi kan. So kita jalan terus je lah. Kalau terpaksa lalu jalan ni, jalan sajalah. Oh belok kanan Selangor betul? Oh belok sini Bagan Serai. Oh ke kiri ke Lopong Su balik. Ke kanan terus pergi ke Selama lah. Tapi Selama dia dah daerah lain. Oh dia masuk daerah Larut Matang. Tu yang takut ada roadblock apa kan. Kita ikut jalan lain. So je ingat jalan ni tak ada lampu, tapi ada lampu ni. So jalan santuy je lah. Tapi kena bawa slow-slow, tak boleh bawa laju jalan ni. Bahaya. Takut mereka kata pun, mereka ada abang dia tengok kat komen, dia kata ada babi melintas dan sebagainya. Jadi kena hati-hati lah. Kena bawa slow. Maksudnya kita kena sentiasa berwaspada lalu jalan ni. Takut ada haiwan yang melalui jalan ini lah. Tapi kalau orang perempuan lalu jalan macam ni, memang agak menakutkan lah bagi orang perempuan. Okay, kalau lelaki insyaAllah okey lah, tak ada masalah, steady lah. Panjang gila kampung ni. Jalan ni tak sampai ya? Panjang tu. Panjang jalan dah. Ya, masuk. Kali pertama masuk lah. FJ ingat tak ada lampu jalan ni. Dia punya ada, okey lah. Mungkin sebab ada banyak kampung, perkampungan di sini. Jadi setiap beberapa jarak tu akan ada lampu jalan, akan ada lampu jalan. Dia bukan jalan yang memang tak ada lampu terus. Tapi jalan Subitan tu apa cikgu pergi tak ada lampu kan? Jalan Subitan gelap gelita. Tak ada lampu kan? Tak ada lampu. Oh yang tu yang yang tu creepy gila. Asalnya cari sungai tu, tak dapat. tak nampak apa. Tak nampak apa. Lepas tu ingat, mana sungai ni? Kata tu memang tak nampak. Dengar pun tak. Setahu bukan cikgu naik kereta Viva. Yang pergi tu naik kereta ni. Oh kereta Honda tu. Dekat Viva. Okay, ni ada motosikal satu tengah malam. Bukan tengah malam ni, baru pukul 8.48. So dia ingat orang kampung sini lah. Jadi jalan ni biasalah, bila ada nampak orang naik motosikal, selalu AJ kalau tengok orang naik motosikal, AJ akan tengok dia pakai helmet ke tak pakai helmet. Kalau dia tak pakai helmet, maksudnya kemungkinan dia orang kampung sini lah yang melalui jalan ni. Seram juga tu. Straight. Kita daerah depan 2 biji Tak boleh laju ni. Selekor banyak. Yes. Jalan dia bengkok-bengkok dan jalan dia kecil.
So korang tak boleh nak laju sangat kat jalan ni. Kelajuan sederhana. Laju memang korang akan terbabas lah. Ayo. Ini signboard Selama, terus ke Selama. Ni kalau lalu tengah malam ni Ray ni. Oh gelap oh. Dengan orang tak ada. Duduk tunggu boleh lintas daerah, lintas negeri. Oh asyik lah cikgu tu. Boleh tak? Ikut cikgu pergi jauh sikit. Jom lah, kat Pening ada. Tapi macam Abang Ipak saya daripada Johor, binatang liar melintas di hadapan. Okay. Tadi ada papan tanda, dia cakap awas binatang liar melintas di hadapan. So kena hati-hati lah jalan ni. Waktu malam penglihatan terbatas sikit Okay, ni ada satu lagi motosikal yang jalan. Okay, orang kampung sini juga tak akan helmet. So biasalah kawasan kampung dan sebagainya kalau orang lalu naik motosikal. Dan sekarang ni bukanlah waktu tengah malam. Bukan pukul 1 malam ke 2 pagi ke, bukan. Kalau dah 1 malam 2 pagi, kalau tengok orang naik motor sorang-sorang, itu mungkin ada kehairanan sikit. Ada kucing belah kiri. Tak. Gelap. Okay, ni jalan dia. Jalan yang dilalui oleh 2 orang perempuan yang naif nak pergi ke rumah kawan dia lah. Uish. Tapi kalau orang tahu jalan ni macam ni, orang tak lalu kot. Ikut jalan lain. Seram. Sebab tu je cakap, orang yang lalu jalan seram kebiasaannya, mereka ni diorang termasuk jalan yang diorang tak pernah lalu. So diorang yang okey je kan. Bila dah lalu tu macam alamak. Kat sini juga ada kawasan perkampungan. So FJ mention sekali lagi, FJ bukan nak buat tujuan video ni menakut-nakutkan ke apa ke, bukan. FJ just nak buat review berkaitan dengan kisah yang orang sampaikan. Lepas tu FJ nak tengok sendiri keadaan jalan itu macam mana lah. Itu tujuan dia. Bukan FJ saja buat konten nak menakutkan, cakap jalan ini adalah memang jalan berhantu ke apa, bukan. So sekarang ni kalau FJ tengok masih tidak ada apa-apa lagi perkara-perkara yang pelik-pelik dekat jalan ni. Dan FJ sendiri pun tidak dapat merasai sebarang benda-benda yang pelik-pelik lah. FJ kalau ada mungkin sesuatu, kemungkinan FJ akan dapat merasai lah akan kehadiran benda-benda macam tu. Tapi sekarang ni FJ tak rasa apa-apa lagi. Okay, jalan ni gelap ni. Tak ada lampu. Ni jalan dia Jarak Cina sebelah kan? Jarak Cina? Kat jarak Cina ni ada orang kata ada something. Betul tak jarak Cina belah kiri? Jarak Cina. FJ tak perasan sebab gelap. Belah kanan ni pun jarak Cina. Bila cakap jarak Cina, dia rasa meremang sikit. Okay. Dia rasa kawasan dia ni. So ada lah orang kata kat kawasan jarak Cina ni kemungkinan ada gangguan dan sebagainya. Memang dia rasa meremang sikit lah sekarang ni. Ya, sini tak nampak rumah dah. Ada, tak ada. So korang tengok tadi pada video AJ tadi, kalau kawasan jarak Cina tu korang kena hati-hati sikit. Sebab memang ada orang kisahkan lah. AJ tak perasan tadi bila saudara Hafiz kata ada jarak Cina, AJ tengok kanan macam jarak Cina juga. So ada gelap. Kalau korang sekali lalu, memang korang takkan perasan lah ada jarak Cina belah kiri belah kanan ni. Jauh juga jalan. Tapi itulah, orang kampung sini mungkin dah biasa kot jalan ni lah, rumah mereka kan. Selalunya kalau macam gangguan ni, kalau AJ punya teori lah, yang gangguan-gangguan kat jalan ni, kebiasaannya yang kena ganggu ni orang-orang luar, orang yang tak pernah lalu. Betul. Kalau orang kampung kebiasaannya jarang diorang akan kena ganggu dan sebagainya. So mungkin benda-benda ni dah kenal kot. Maybe lah teori FJ, kalau diorang ganggu juga orang kampung sekitar tu, mungkin dia macam kena balik lah kepada dia. Maksudnya kalau orang kampung buat kenduri ke apa ke, panggil orang pandai ke, nanti dia jadi susah. Jadi dia selalunya benda-benda macam ni, dia jarang ganggu orang kampung yang dekat kawasan yang diganggu tu. Dia akan ganggu orang yang luar daripada kawasan tu lah, orang asing dan sebagainya. So dia akan ganggu orang-orang macam tu lah. Macam kita orang ni yang first time. Jadi first time lalu jalan ni, tak pernah lalu kan. Kalau basikal dia biasa berak kat jalan-jalan ni. Betul. Pagi-pagi mungkin cantik kot kawasan kat sini. Tapi malam memang kita tak akan nampak apa lah. Panjang juga ya. Tak sampai lagi simpang dah.
first time masuk lah. Yang pendek lah. Okay, ni ada bukit sikit. So kejadian yang menimpa perempuan tu, dia kata dia nampak pontianak senyum kat dia. Dia tak pasti kat mana kejadian itu berlaku. Okay, sebab dia tak mention di mana. Cuma dia kata dalam sepanjang perjalanan ini dia nampak situasi macam tu lah. Lepas tu tengah kalut-kalut je tu, diorang dah tenang balik. Tiba-tiba diorang nampak ada macam kanak-kanak yang melintas masuk ke dalam hutan. Kanak-kanak bukannya orang dewasa ke apa ke. Ini gangguan yang dialami oleh dua orang perempuan tu lah, yang menceritakan pengalaman seram mereka ketika melalui jalan ini. So FJ cakap terang-terang, FJ tak adalah rasa apa-apa dan FJ tak nampak apa-apa sepanjang perjalanan dah lebih kurang setengah jam ni. Tetapi masa sampai dekat jirat Cina tu, bila FJ mention kat situ ada gangguan dan sebagainya, memang FJ terasa meremang kat situ. So FJ ingat kalau mungkin ada sesuatu pun mungkin di kawasan jirat Cina tadi lah. So kat sini ada kawasan kampung dan sebagainya. Ada orang naik motor, ada orang naik kereta pasal kawasan kampung kan. Ada orang masih keluar dan sebagainya. So korang buat option lah, sama ada korang nak melalui jalan ni, kalau korang ada boleh kesempatan nak menuju ke Selama, ataupun korang nak ikut jalan lain. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Okay. So kita pun dah nak sampai ke penghujung jalan. Di penghujung jalan ni maksudnya akan sampai kat kampung Cakap Lobak. Dan belah kiri akan balik semula ke Alor Bongsu. Belah kanan akan pergi ke Selama. Dia takkan teruskan perjalanan ke Selama seperti mana yang budak perempuan tu buat. Sebab AJ tak nak pergi situ pasal apa ni, AJ memang tak pergi Selama pasal dia daerah lain, takut ada roadblock dan sebagainya. So sekarang ini FJ memang nak balik semula ke Alor Bongsu, seterusnya pergi ke Bagan Serai balik lah. Sini adalah video test saja. Simpang baik lah. In 400 meters, turn left. Awas kurangkan laju. Okay, mungkin dah sampai simpang, dia suruh awas kurangkan laju lah. So kita tak silap ni dah masuk daerah. Dia je tak pasti Jangkat Lobak ni sama ada dia masih daerah Kerian lagi ataupun dia dah daerah Darul Matang Selama. Dia je tak pasti Oh, ada simpang. Ni bukan. Okey, inilah jap depan ni. Bukan depan. Ni ada kampung lah di hujung jalan ni. Kebiasaannya jalan-jalan utama akan ada perumahan, ada kampung dan sebagainya lah. Oh, simpang. Oh, boleh lah lalu sini kat dong. Boleh. Siang je lah, malam fikir agak lah. Malam kena awal lah. Lewat tak boleh kak. Lewat lah bubeh. Turn left. Okay, so kita belok kiri. Nampak ni papan tanda kiri ke Bagan Serai. AJ nak pergi ke Bagan Serai balik, tempat AJ bermula. Belah kanan ni adalah Selama, jalan Selama. Okay, jalan ni pun jalan sunyi juga ni. AJ pernah lalu waktu malam. Yang ni sunyi kan ni, tak setahu saya kan. Sebabnya jalan ni adalah masa AJ daripada Bagan Serai, AJ nak menuju ke Jalan Supitan, AJ lalu sini lah. Kena lalu sini. Memang tak ada jalan lain kat sini. Asalnya jalan sini lah. Jalan menuju ke Selama, lepas tu belok kanan pergi ke Rantau Panjang apa nama lah. Berapa jam ambil masa je? Weh, yang tu lama kah? Gerak awal kot. Sebab nak sampai ke Sempang, nak awal ke Jalan Supitan tu tak gerak awal, gerak lambat kah? Jauh Pukul 12, pukul 12 ha. Jauh kah? Oh, jalan. Kami sampai kat Jalan Supitan tu rasa dah pukul 1 lebih dah. Tengah malam dah jauh. Depan ni pun sunyi kat tu. Ada tempat tu, tempat tak ada perumahan, tak ada rumah. Okay, ni jalan nak menuju semula ke kawasan Alor Bongsu dan juga Bagan Serai lah. So jalan ni kalau waktu tengah malam pun tak ada banyak sangat kenderaan yang lalu. Ikut pengalaman AJ yang masa nak pergi ke Jalan Supitan tu, kalau tengah malam lah. Kalau sekarang pukul 9 ni mungkin ada lagi kenderaan. Sampai pukul 12 tu kemungkinan masih ada kenderaan lagi lah yang melalui jalan ni. Okay, jalan tak berapa elok lompat-lompat ni. Tak boleh laju. Tak boleh laju. Kalau laju dia akan melompat-lompat, kita boleh hilang kawalan lah. Lebih baik jalan macam ni berteman lah.
Tu jangan seorang-seorang ni fikir kau. Okey, berkaitan dengan kisah yang perempuan tadi, FJ tengok juga bila kisah tu disiarkan di ruangan komen. FJ baca ramai yang tak ada apa-apa lah, mengalami gangguan ke apa yang lalu jalan tu, okey. Yang ada cerita pasal perempuan tu, dengan ada seorang lagi komen, dia kata dia menerima gangguan kat situ, kat jalan yang FJ lalu tadi. Tapi untuk orang lain, dia kata dia asal selama dan sebagainya. Dia kata dia lalu tengah malam, tak ada masalah dan sebagainya lah. Dia daripada KL pukul 2 pagi. Lepas tu dia akan sampai sini dalam pukul 4-5 pagi, naik motor seorang-seorang, naik solo dia tu, sampai ke kampung dia di Selama. Dia kata tak ada sebarang gangguan lagi lah. Dan ada juga, dia tengok komen mungkin orang kampung kat situ juga. Dia komen, dia kata sepanjang dia duduk situ, tak ada lagi lah gangguan ke apa sepanjang dia lalui. Dia lalu jalan tersebut pada waktu malam lah. So FJ mention siap-siap, video ni FJ review berdasarkan cerita yang disampaikan. FJ lalu tadi pun tak adalah pula nampak ada nenek melintas ke, perempuan rupanya nak senyum ke, tak ada lah seperti yang mana diceritakan kan. Budak kecil berlari masuk dalam hutan ke, tak ada lah. Tetapi waktu lalu jerat Cina tadi, rasa memang seram pula rasa. Itu berasa. Dia selalu kalau AJ rasa meremang apa semua, sometimes ada lah. Kalau AJ bawa member yang selalu AJ bawa tu, mungkin dia akan cakap jangan cerita. Lalu bawa dia macam tu lah keadaan dia. Tapi sekarang AJ bersama saudara Hafiz lah. Dia ni bukan biasa-biasa. Dia pun ada sesuatu juga. So AJ kalau apa-apa jadi kat AJ, AJ kena, dia lah akan jadi penjuru acara hampa malam ni. Tu boleh Hafiz lah? InsyaAllah, tak ada masalah. InsyaAllah. Maksudnya bukan biasa-biasa juga ni. FJ biasa-biasa. Hafiz ni dia berdua, dia lain macam sikit. Dia faham agak lah, elbow sikit. Faham. Ini jalan dia lah. Jalan ni kalau waktu malam sunyi sepi lah. FJ pernah lalu pukul 12 macam tu. Macam ni lah keadaan dia, gelap gelita. Jalan ni menuju ke Alor Bongsu. Lepas sampai Alor Bongsu nanti baru balik ke Belakang Serai lah. Sekarang masih pukul 9 lagi. Lepas tu korang nampak ada motor, ada kereta awal lagi. Waktu AJ lalu nak pergi jalan Sembitan tu, AJ terkejut je kat jalan ni. Dia macam ni keadaan dia, AJ terkejut. Dan waktu tu AJ tak buat rakaman lah, pasal waktu tu awal lagi AJ ingatkan jalan ni biasa je. Lagi satu AJ nak jimat bateri, nak pergi ke jalan Sembitan tu, AJ tak buat rakaman. Tapi jalan dia, keadaan dia macam ni. Maksudnya kiri kanan ni AJ perasan kelapa sawit. Kiri kanan ni adalah kelapa sawit. Depan ni ada motosikal tu Dekat Pening tu ada pergi mana-mana lagi? Cikgu tak ada? Pening ada jalan. Ada kat dalam Serai mana? Tapi belah pulau. Kat Teluk Bahang tu lah. Pernah pergi tak Teluk Bahang? Biasa pergi lah. Tapi biasa pergi Teluk Bahang? Saya biasa jalan belakang. Ya, saya biasa lalu. Memang kita akan lalu hutan kiri kanan. Hutan kiri kanan. Lintas ke Teluk Batik. Bukan Teluk Batik dah. Balik pulau. Lintas ke sana. Betul? Memang jalan dia seram lah. Memang lampu pun lalu tak ada. Malam lah? Saya lalu petang dengan kawan. Kebetulan naik kereta. Naik kereta lah. Ada kerja sikit kan. Sunyi sepi lah. Saya cakap kat member, kalau lalu malam ni macam mana? Tak tahu, lampu pun tak ada. Memang hutan kiri kanan. Jalan macam kat tepi kita macam gaung lah, macam tu lah. Jalan tu orang duk kata, kalau kata dekat Pening tu, orang kata antara jalan paling seram kat Pening tu, itulah jalan dia. Kalau lalu waktu malam lah. Seram tu, sebab lampu pun tak ada. So AJ memang teringin lah nak ke sana kalau ada kesempatan. Tak bisa pergi. Ada tu dia berkata jalan apa? Jalan bukit apa? Mana? Dekat Pening tu. Apa? Jalan bukit Salbiah. Ada bukit Merdeka bukan? Apa nama jalan tu tah? Dia tahu Bukit Salbiah dia berkata. Tapi tak tahulah Bukit Salbiah tu, tak tahu keadaan jalan dia macam mana. Allahuakbar. Ini tak ada bonggol, tak ada ni. Tak ada pawan tanda. Tu. Ada bawa slow kan. Loncat pula kereta. Malas jalan malam ni tu lah pada dia punya jalan tak elok, kadang masuk lubang. Pening pula. Yang Tasik Pedu tu, cikgu dah masuk dalam dah kan? Dia ada pintu masuk kan? Ada. Sampai habis lah? Sampai mati? Sampai kat resort tu tak boleh masuk. Ada guard kan? Tapi je rasa tentera. Oh ya?
Sebab mereka je rasa ada buat latihan lah dalam tu. Oh no. Dia sekitar hutan tu ada banyak sebenarnya. Dia tak boleh beritahu secara Yalah, tak apalah. Kawasan Mungkin untuk private punya je ni. jadi ada lah. Mungkin markas-markas ke apa ke. Selalu kalau macam tu tentera lah, askar lah dia guna. Sebab mereka akan latihan apa semua dalam hutan kan. Oh ada no. Tapi tak mention lah waktu lalu tu. Yalah. Nampak mereka pakai baju macam tu lah. Tapi macam pelik lah kan. Nampak? Tak, masa kat Pondok Guard tu kan AJ ada minta izin nak masuk. Ya perasan. AJ ke pergi kawan nak? AJ ke? Pergi member. Lepas tu AJ pergi minta kebenaran nak cakap boleh tak masuk dalam. Dia tak boleh. Nak tengok-tengok lah, kata tak boleh. Dan belah apa tu tiba ada kereta mai. Kereta daripada dalam pagar kan. Kereta tu nak keluar daripada pagar tu. Rupanya dia pergi kat Pondok Guard tu. So AJ rasa tak tahulah ni rasa-rasa lah kot. Mungkin dia dah tengok AJ mai apa semua dalam keadaan haji tu. Dia mungkin ada kamera ke apa tak tahu kan. Dia tiba main daripada dalam. Lepas tu dia duduk stay kat pagar tu. So AJ waktu tu just nak menikmati pemandangan lah. Nak merungkai. Dia kata resort tinggal. So AJ nak pergilah. Betul kan resort tinggal. Rupanya ada guard. Dia pun salah faham. So bila ada guard tu AJ pun faham je lah. tak boleh masuk lah. Alah. Sebab mereka kata cantik dalam tu. Tak siap bedu. Bangunan resort tinggal tu dia ada cantik. Sebab dulu kawasan golf apa semua kan. So tak boleh masuk tu kecewa juga. Tapi okey lah sampai ujung tu ya, alah pang habis tu. Tapi semasa dalam perjalanan tu memang seram. Bukan seram. Masa petang pergi tu pun pergi petang. Kan sebelum tu dah berlaku sesuatu kan. Member kena rasuk kat situ. Ada member cakap lah pada benda tu. Dia kata jalan sini dia tak nak ganggu. Kau duduk nak kat kau tempat kau kan. Kami nak lalu lah. Oh no. Member dah cakap siap-siap. Lepas tu okey lah. So sekarang ni sekejap sampai mana ni. Dalam bongsu lah. Wish, pakcik ni. Ada pakcik belah kanan tak pakai baju, pakai kain pelikat. Kita dah sampai tol. Dah sampai tol Alfonso. Orang kan tadi orang. Dia tak pakai baju, dia pakai kain pelikat. Lepas tu duduk suluh-suluh kat jalan ni. Kita terkejut lah. Tol Alfonso. Sampai tol lah. Maksud dah kawan cikgu tu dia jalan tu kalau kita cerita dia boleh tahu dah tau. Dia boleh rasai dah. Dia ada macam tu lah. Dia bukan boleh merasai lah, dia boleh berinteraksi siap. Itu masalah. Itu tak. Kita pula benda tu akan interaksi dengan dia. Kita pula jadi seram. Benda tu akan interaksi dengan dia. Cuba bagi tahu FJ. Tu jadi macam tu. Dia sampai kan dekat AJ. Lepas. Bar. Ada tu yuk bangun lepas tu. Tak ada, orang tanah tak ada sini. Tak ada, jadi warna dia ada kuda. Kita pakai tak nampak. Lepas tu kami biasa buat agak ni. Paranormal dekat sekolah ni belakang. Aduh, satu lagi. Alhamdulillah. Okay, Vijay tak boleh keluar ni dalam daerah Kerian lagi lah. Sebab tu ni jalan yang korang tengok macam tak rare jalan ni. Ni lah jalan yang Vijay boleh lalu pun. Tol Bongsu. Okay, ni belah kanan ni Tol Alor Bongsu. So sampai ke Alor Bongsu ni memang tak ada apa-apa kisah seram ke apa ke, tak ada. Biasa-biasa je lah. Okay, biasa-biasa. So AJ matikan rakaman sampai sini. Nanti sampai kat Bagan Serai AJ akan buat video penutup. Okay baik, AJ telah pun sampai dekat kawasan Bagan Serai. So ini adalah ending pada video ni lah. AJ nak buat ulasan berkaitan dengan jalan tersebut. AJ sekarang ni pergi bukan waktu tengah malam. Kalau mungkin AJ pergi pada waktu tengah malam, mungkin situasi yang berlaku tu berbeza lah dengan keadaan tadi. Cumanya AJ mention siap-siap sepanjang AJ lalu jalan tadi memang tidak ada apa-apa sebarang gangguan, penampakan yang pelik dan sebagainya. Cumanya jalan tu kalau orang tanya sunyi ke tak, memang sunyi lah. Memang AJ rasa kurang sesuai kalau orang luar yang baru first time lalu dan sebagainya, kurang sesuai untuk dilalui pada waktu malam, apatah lagi untuk dilalui pada waktu tengah malam. Cumanya kat sini AJ nak mention berkaitan dengan yang tadi dekat Jirat Cina tu. Waktu AJ suka kalau benda ada something ke yang pelik-pelik, AJ suka cakap sebab AJ nak rasa betul tak AJ cakap ni ada sesuatu ke tak. So bila AJ cerita ada Jirat Cina, AJ cakap ada penampakan kat situ, memang ada rasa mengemang lah. Tapi mengemang tu mengemang biasa lah, bukan mengemang teruk macam AJ pergi jalan Sungai Korok ke atau dekat UM situ ke, bukan. Ini mengemang biasa saja. So AJ ingat sampai situ je lah ulasan AJ tentang jalan tadi. Ini adalah video latihan saja. Sekarang ni AJ nak tanya pengalaman saudara Hafiz yang pertama kali lah yang join video yang acah-acah jalan seram. Kita sebab tak pergi tengah malam kita pergi awal malam. So AJ nak tanya dia pengalaman dia macam mana sepanjang ikut, ada benda-benda yang dia nak cerita berdasarkan jalan tadi. Okay, Assalamualaikum. Untuk pengalaman kali pertama ni dengan FJ,
Bagi saya first time kan, sebab kali pertama lalu jalan seram macam ni, follow, baru nak start follow. Tak rasa seram lah tadi sebab dia bukan tengah malam kan, dia baru siang, awal lagi pukul 8 lebih kami start. Tapi start daripada, sebab saya ada dengar kisah pun ada, memang ada jalan, ada orang ternampak juga dekat situ, nenek kebayan. Lepas tu tang jerat tu memang rasa seram lah, rasa meremang. Bukan FJ ya, saya pun rasa tengkuk pun ada tangkap lah, seram. Tapi tak apalah, kita buat tak tahu jalan sebab first time yang ikut. Mungkin itu je lah kot saya boleh beritahu. InsyaAllah lepas ni tengok macam mana kan. So itu saja daripada saudara Hafiz yang menceritakan tentang pengalaman dia sepanjang mengikut FJ yang try first time. Saudara Hafiz ni insyaAllah pada masa akan datang dia akan join lagi FJ punya adventure ataupun pengembaraan FJ ke jalan seram. InsyaAllah dia kata dia nak follow dan sebagainya. So ini di awal saja pengenalan kita orang baru jumpa malam ni. So tak pernah sembang, ni adalah first time kita orang sembang dan cerita dan sebagainya. So je ingat sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video jalan seram pada bulan hadapan. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye. Ni